Salam sejahtera dan salam cerokku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita tengah hari, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus memberi tumpuan terhadap pemulihan ekonomi negara dan menolak isu politik semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus utama kerajaan adalah menjaga kebajikan rakyat dan keselamatan negara dengan memulihkan ekonomi negara. Jelas Datuk Seri Fadilah yang juga Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS, kerajaan mahupun pihak pembangkang harus bekerjasama dalam hal ini agar negara dihormati sekaligus dapat menarik pelabur luar untuk melabur di sini. Rakyat sekarang ini memang sudah boleh dikatakan mengharapkan semua parti politik menumpukan kepada kebajikan rakyat, kemaslahatan negara kita dengan kita memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi negara kita. Jadi sebabnya saya kira politik tu sama ada di peringkat pembangkang ataupun kerajaan semua kena memberi tumpuan untuk pastikan kita fokus kepada pembangunan dan pemulihan negara kita supaya kita akan terus menjadi sebuah negara yang bukan saja bersatu padu tapi sebuah negara yang akan dihormati oleh negara-negara luar. Barulah kita akan dapat menjemput ataupun menarik pelabur-pelabur datang ke negara. Jadi itu sepatutnya diberi fokus kepada kita semua dan GPS itulah fokus kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Rahmah Taman Aidilfitri 2023 Berjarah Raya Anjuran Pertubuhan Masjid Bintango Haji Taha MBHT di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau turut berharap agar semua komponen parti yang membentuk kerajaan untuk tidak melibatkan diri dalam hal politik dan sentiasa menjaga sensitiviti. Jadi di peringkat kerajaan, semua parti yang membentuk kerajaan ini kena memberi tumpuan pada perkara ini. Jangan juga terlibat dalam politik-politik dan juga jaga sensitiviti antara semua komponen parti yang membentuk kerajaan. Di peringkat pembangkang, jadilah pembangkang yang konstruktif, yang memberi teguran yang konstruktif pada kerajaan supaya kita dapat pastikan betul-betul pemulihan ekonomi negara ini akan tercapai dan bantuan pada rakyat akan dapat diberi tumpuan. Hadir sama dalam majlis tersebut iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok Datuk Ibrahim Baki, Yang di-Pertua MBHT Muhammad Taufik Abdul Ghani dan div-div kenamaan yang lain. Paparan seterusnya, Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentech akan berkolaborasi dengan Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC untuk melancarkan Hydrogen dan Tech Safari 3.0 pada 20 Mei depan. Ekspedisi tersebut bakal membuka tirai di Sentech, Lundu dan teruskan di daerah-daerah lain termasuk Serian, Betong, Mukah, Bintulu, Miri, Lawas, Kapit, Semarahan dan Kuching sebagai destinasi terakhir. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD, Datuk Roland Sagawi In berkata, program ini bertujuan mempromosi dan memperkenalkan peranan badan-badan yang terlibat. The objective of this program is to promote and update the youth and the local community about the role and function of MEITD, SMA and SDEC in the aspect of talent development towards the digital economy and green energy in Sarawak, specifically Sentex, as a platform or medium in helping the youth of Sarawak to venture into green and digital industry training. Through this program, information about the latest developments in the industry can be delivered through educational talks by Sentex and its strategic partners who can give awareness to students, especially SPM candidates. Beliau berkata demikian dalam sidang media program Hydrogen dan Tech Safari 3.0 di sini pada Jumaat. Jelasnya lagi, program tersebut sangat penting kerana ia menyediakan platform untuk mempersiapkan belia-belia yang berbakat mendapat latihan praktikal dalam teknologi hijau.
Selain itu, katanya ia bertujuan membangunkan platform untuk berkongsi kemajuan dalam sains dan teknologi di semua aspek untuk transformasi industri digital sekaligus meningkatkan pengetahuan teknologi digital belia di Sarawak. The intention is to boost the technology skill level of the workforce to create a literate generation that has a positive influence and strives to contribute to Sarawak's economy. Antara aktiviti yang bakal diadakan termasuk temu duga terbuka oleh Perkeso, sesi randau bersama Sentek, SMA, SDEC dan Sarawak Metro serta cabutan bertuah untuk peserta yang hadir. Selanjutnya di Miri, pertubuhan agama di negeri ini diseru agar memainkan peranan masing-masing dalam menyediakan pendidikan keagamaan kepada kanak-kanak sejak kecil lagi. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin berkata, pendidikan keagamaan di peringkat awal sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang individu. Menurutnya, pendedahan kepada pendidikan keagamaan pada peringkat awal juga mampu melahirkan generasi yang bersasiah tinggi dan berakhlak mulia. Beliau berkata demikian semasa sambutan perayaan Hari Wesak Pertubuhan Meditasi Buddha Miri di sini pada Khamis. Adun senadin itu turut menambah, pendidikan keagamaan turut akan mengurangkan risiko generasi masa depan terjerumus dengan gejala jenayah serta perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dalam perkembangan berkaitan, Sri Aman Buddhist Association telah menganjurkan majlis meraihkan kelahiran Buddha di premis Pertubuhan Jalan Fu Chau di Simanggang pada Khamis. Penganjuran sempena sambutan Hari Wesak itu diserikan dengan kehadiran Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Harden Hollis serta isteri Datin Simba Nalang yang turut serta dalam upacara sembahyang agama Buddha di premis tersebut. Semasa berucap, Datuk Francis yang juga Adun Simanggang memberitahu rakyat Sarawak beruntung dapat meraihkan majlis keagamaan dalam suasana yang aman dan harmoni. Dalam masa sama, beliau memuji ketelusan pengurusan Sri Aman Buddhist Association dalam mengendalikan peruntukan yang disalur kerajaan melalui unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. Dalam majlis tersebut, Datuk Francis telah menyerahkan cek peruntukan projek Celua Bandar MRP berjumlah RM5,000 kepada Sri Aman Buddhist Association untuk membiayai aktiviti persatuan sepanjang tahun. Manakala di Sibu, sebanyak RM5 juta diperuntukkan oleh Baitulmal Sarawak dan RM1 juta disumbangkan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komuniti Malaysia, Datuk Seri Fadilah Yusof, bagi membina baru Masjid Darul Firdaus Sibu. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh berkata, ia membolehkan jawatankuasa Masjid Darul Firdaus meningkatkan kapasiti jemaah antara 600 sehingga 1,000 orang pada satu masa. Jadi dengan sumbangan dari Baitul Mal sebanyak 5 juta dan juga daripada Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah 1 juta untuk membangunkan masjid ini, insyaAllah mereka boleh memulakanlah pembangunan masjid ini dalam masa yang terdekat. Jadi kalau kita lihat dari segi tapak ini memang dia sudah mengalami banjir, oleh sebab itulah mereka akan memberi penebukan menibus kawasan ini supaya ia tidak dia akan menghadapi banjir di masa-masa yang akan datang. Maklumlah kawasan ini bangunan yang cukup besar dan oleh sebab itulah mungkin kos akan lebih daripada peruntukan yang sudah ada pada mereka pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa menyempurnakan penyerahan surat hak milik tapak tanah Masjid Darul Firdaus di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri kepada pengurusi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Hamzah Biran pada Jumaat. Datuk Len dalam pada itu berharap agar orang ramai turut sama menyumbang bagi menjayakan perancangan yang dilakukan oleh Jawatankuasa masjid tersebut untuk manfaat penduduk setempat dalam mengimarahkan program-program masjid. Ke perkembangan berikut, Kerajaan Sarawak berusaha untuk mempromosikan negeri ini sebagai salah satu destinasi utama untuk pelancongan golf.
Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, sektor pelancongan golf menjadi produk pelancongan utama untuk difokuskan pihaknya pada tahun ini. Ujarnya terdapat 7 kelab golf dengan 9 padang 18 lubang di Sarawak yang mampu dipromosikan sebagai destinasi acara golf. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa kempen pelancongan Sarawak untuk destinasi golf terbaik Sarawak dan Sarawak Malaysian My Second Home SMM2H Korean Booklet Sempena Pameran Pelancongan Antarabangsa Seoul 2023 ke-38 SITF 2023 di Seoul, Korea Selatan pada Khamis. Dalam pada itu, katanya Persatuan Pelancongan Golf Sarawak SGTA dan Lembaga Pelancongan Sarawak STB memainkan peranan penting dalam mempromosikan Sarawak sebagai destinasi golf terbaik. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2023 Berjarah Raya Anjuran Pertubuhan Masjid Bintango Haji Taha di Kuching pada Jumaat. #Menjebak Fakta, Salam UKAS.